yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. An Ummil Mukminin Ummi Salamah, hadis daripada Ummi Salamah. Hadis ini riwayat Abi Daud. Baik, kata Imam Abi Daud, haddatsana Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, haddatsana Syu'bah, daripada Syu'bah, an Mansur, daripada Mansur, an Sya'bi, daripada Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi, tabi'in yang masyhur. Kita pernah ceritakan dulu pasal Imam Sya'bi, kelebihan dia. An Ummi Salamah, daripada Ummi Salamah, qalat, katanya. Ni kata Ummi Salamah. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza kharaja min baitihi qala. Kata Ummi Salamah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlima aw uzallama aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya aw kama qala. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz daripada Imam Abi Daud, hadis ini lafaz dia lafaz daripada Imam At-Tirmizi. Manakala dalam lafaz daripada Abi Daud disebut ma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham tak bila saya sebut lafaz-lafaz ni? Hadis ni dia riwayat Abi Daud dan Tirmizi. Tapi pengarang ni dia copy paste, dia tampai hadis dalam kitab ni. Ini lafaz dari riwayat mana? Dari riwayat Tirmizi ke dari riwayat Abi Daud? Faham tak? Hadis yang kita baca ni lafaz dia ambil dari Tirmizi. Dia lekat kat sini. Dia tampai kat sini, dimasukkan dalam kitab dia. Tapi kalau kita lihat dalam lafaz tu dalam riwayat yang Abi Daud, susunan matan dia beza sikit. Kalau hadis daripada Tirmizi dia sebut anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza kharaja, Nabi bila keluar min baitihi, dari rumahnya, qala, Nabi membaca. Tapi kalau dalam lafaz Abi Daud, dalam kitab Abi Daud, hadis yang ke 5094 hadis ni, dalam Sunan Abi Daud disebut ma kharajan nabi. Ma kharajan nabi, maksudnya Nabi tidak akan keluar. Ma kharajan nabi sallallahu alaihi wasallam min baitihi qattun illa raf'at tarfahu ila as-sama' faqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan keluar sama sekali dari rumahnya. Ni beza pula lafaz dia. Satu lafaz kata Nabi bila keluar dari rumah baca doa ni. Satu lagi lafaz Nabi takkan keluar dari rumah dia kecuali baca doa ni. Dia ada unsur-unsur penegasan, unsur taukid, unsur menegaskan bahawa memang Nabi mesti baca doa ni. Dan lafaz ni lafaz dari Ummi Salamah. Nabi tidak akan keluar dari rumah dia kalau ikut dalam riwayat Abi Daud, melainkan Nabi illa raf'a tarfahu ila sama, melainkan Nabi akan mata dia memandang ke langit. Nabi tidak akan keluar dari rumah dia melainkan mata dia memandang ke langit. Faqala, lalu Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya aw kama qala. Maknanya lebih kurang samalah. Nabi kalau keluar dari rumah dia main baca doa ni. Apa maksudnya? Maksud dia ialah bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, aku bermohon kepada Allah perlindungan dengan engkau, an adilla au udalla, aku memohon perlindungan kepada engkau daripada menjadi sesat, daripada disesatkan atau menyesatkan. Aku mohon perlindungan engkau ya Allah daripada aku menjadi sesat
Ditinggalkan, disesatkan atau menyesatkan. Ya Allah, bila aku keluar dari rumah ni, jangan sampai aku disesatkan atau menyesatkan. Adakah sesat di sini maksud sesat jalan? Dua-dua lah. Jalan dunia, jalan akhirat. Au azilla au uzalla. Ataupun aku menjadi seleweng atau menyeleweng. Daripada aku diselewengkan atau menyelewengkan. Orang selewengkan aku atau aku selewengkan orang. Dua-dua tak mau. Zalla yazillu zail, maknanya seleweng, terpesong. Daripada aku dipesongkan atau orang pesongkan aku atau aku pesongkan orang. Au azlima, daripada aku menzalimi. Au uzlima, atau aku dizalimi. Janganlah sampai aku dizalimi atau aku menzalimi. Jangan sampai aku menzalimi atau aku dizalimi. Aku pergi zalim ke orang atau aku dizalimi oleh orang. Tak mau. Au ajhala. Ajhala ni maknanya aku menjadi bodoh. Aku diperbodohkan orang. Au yujhala alayya, atau orang memperbodohkan aku. Sama ada aku pergi bodohkan orang atau orang yang memperbodohkan aku. Jelas. Ini hadis yang dibacakan oleh Nabi SAW. Kata Imam At-Tirmizi, hadisul hasan sahih. Hadis ini hadis sahih. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Abi Daud juga mengatakan hadis ini hadis sahih. Maka ini doa yang dibacakan oleh Nabi SAW apabila keluar dari rumah. Mana kita minta perlindungan Allah dan bertawakal kepada Allah, minta perlindungan Allah supaya tidak menjadi sesat atau disesatkan, tidak menjadi seleweng atau diselewengkan, tidak menjadi zalim atau dizalimi, tidak menjadi jahil atau menjahilkan orang. Maka inilah yang dibacakan oleh Nabi setiap kali keluar daripada rumah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hadis yang berikutnya daripada Anas dengan maksud yang sama. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan. Hadis daripada Abi Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lain-lain. Hadis ni maksudnya sebenarnya lebih kurang sama. Hadis daripada Imam Abi Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dengan riwayat dari Anas. Hadis yang kedua daripada Anas. Kita baca dua sekali sebab maksud lebih kurang. Hadis daripada Anas ada perbezaan lafaz, iaitu bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan dan daya dari Allah. Maka barang siapa yang membaca ayat ini, membaca doa ini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, siapa yang membaca zikir ini, yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hudita, kamu telah diberi hidayah, wa kufita, kamu telah diberi kecukupan, wa wuqita, dan kamu telah diberi perlindungan, wa tanahha anhu syaitan, dan akan terhalanglah syaitan dari mendekatinya. Hadis riwayat Abi Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Maka dalam riwayat At-Tirmizi ada tambahan lafaz. Hadis ini adalah lafaz tambahan dari riwayat At-Tirmizi, fayaqulu, yakni syaitan. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi ada tambahan lafaz, syaitan akan berkata kepada syaitan yang lain. Fayaqulu syaitan li syaitanin akhar, syaitan akan cakap dekat syaitan yang lain, kaifa laka, macam mana hang, bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, hang macam mana, apa pendapat hang, macam mana kita nak kacau dia? Kaifa laka, bagaimana engkau nak buat dengan lelaki atau seseorang yang telah diberi petunjuk, diberi kecukupan dan diberi perlindungan. Maknanya syaitan pun duduk sembang dengan kawan dia ni tak boleh buat apa lah, dia baca zikir ni. Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya,
Syaitan kata dia ni tak boleh buat apa lah. Kita dah diberi petunjuk dia ni, dah diberi perlindungan, dah diberi kecukupan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Abi Daud dan An-Nasa'i. Sebagian para ulama muhaddisin menyebut hadis ini dhaif. Antara yang menyebut ianya dhaif Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi dia kata hadis ini dhaif. Ala kulli hal, sekalipun dhaif, ianya diamalkan kerana ia termasuk dalam perkara fadailul amal, hadis-hadis kelebihan dalam beramal. Bahkan hadis-hadis yang lain sebagaimana hadis yang sebelumnya adalah hadis yang sahih yang boleh dipakai sebagai hujah. Sebenarnya hadis ni nak amal pun boleh walaupun riwayat atau sanadnya adalah lemah. Okey, jelas. Baik. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, jadi bila kita baca hadis-hadis ni, sebenarnya apa yang ingin diajarkan oleh baginda Nabi SAW ialah Nabi mendidik kita dalam dua hal. Nabi mendidik kita dalam dua perkara. Pertamanya, Nabi tak tulis atau Nabi tidak melakukan update dalam status Facebook dia. Bila Nabi nak keluar rumah, Nabi tak update dalam status Facebook, saya sedang keluar rumah, saya sedang membaca sekian dan sekian. Nah, orang lain pun tahu apa yang dibaca oleh Nabi bila Nabi keluar dari rumah sebab Nabi update dalam status Facebook. Tidak. Bagaimana orang mengetahui apa yang dibacakan oleh baginda Nabi SAW? Melalui pemerhatian orang ramai terhadap pribadi Nabi. Maknanya Nabi ni kalau dia buat benda ni sekali saja, agak-agak orang perasan tak? Orang tak perasan. Kalau benda ni Nabi buat sekali ya, sekali Nabi keluar rumah, Nabi pun baca doa. Kalau ada mujuk sahabat duduk sebelah, dengar Nabi baca, perasan lah. Hari lain Nabi tak baca, pakai tak perasan. Maka faedah atau manfaat dari sunnah ni tak sampai kepada kita. Tetapi perkara ini dapat disampaikan kepada kita kerana diperhatikan oleh Ummi Salamah, oleh Anas, oleh hadis-hadis yang lain dari para sahabat, kerana mereka satu memiliki hamasah, memiliki semangat atau raghbah. Raghbah ni keinginan yang kuat untuk memerhatikan Nabi atau mengikuti Nabi. Nabi ni orang perhati dia. Orang perhati dia, orang teringin nak mengikuti, nak mengetahui tentang diri dia. Maka sebab tu apa yang dia buat orang akan riwayatkan. Apa dia buat orang riwayat. Maka Nabi SAW dalam keadaan sebegitu juga, Nabi sentiasa beramal dengan satu sunnah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi melakukan hal ini sebagai satu tabiat baginda. Bila Nabi keluar rumah, Nabi baca. Nabi keluar rumah, Nabi baca. Nabi keluar rumah, Nabi baca. Lama kelamaan Ummi Salamah pun perasan. Oh, rupanya Nabi kalau tak baca ni dia tak keluar rumah. Kalau dia keluar rumah, dia mesti baca doa ni. Maka ini menjadi satu amalan yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala. Jelas. Jadi ini yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW, iaitu satu pelajaran yang pertama, tabiat. Hadis-hadis berkenaan zikir, berkenaan doa ni, kalau kita perhatikan yang dibuat oleh Nabi, sebenarnya Nabi nak mendidik umat dia dengan satu tabiat, iaitu tabiat bergantung kepada Allah dalam setiap keadaan. Cara nak bergantung, apa nak baca ketika bergantung, ini Nabi ajar. Jelas tak? Nabi ajar cara nak bergantung, baca doa. Doa apa nak baca, ni Nabi ajar. Tetapi tabiat atau pendidikan yang Nabi nak sampaikan kepada kita, perangai atau tabiat atau kelakuan seseorang yang sentiasa bergantung pada Tuhan dia. Itu pendidikan yang Nabi nak sampaikan kepada umat dia. Dan Nabi buktikan, Nabi tunjukkan melalui qudwah, melalui teladan baginda sendiri. Aku sentiasa bergantung kepada Allah. Aku ni sentiasa beristighfar kepada Allah sehari lebih dari 100 kali. Itu yang Nabi sebut. Maknanya Nabi nak mendidik umat Islam dengan satu kelakuan, dengan satu perangai, dengan satu tabiat, satu rutin dalam hidup, sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu bab ni bab yakin wa tawakal. Sebab tu Imam An-Nawawi
masukkan hadis ini dalam bab al-yaqin wa tawakkal. Maka orang mukmin, orang Islam ni orang yang sentiasa bergantung kepada Tuhan dia. Keluar rumah pun duk tengok langit, duk baca doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ada masalah kalau kita bincang masalah bab menghadap ke langit ketika berdoa. Boleh tak? Boleh. Tetapi bukan waktu solat. Dalam solat tidak boleh menghadap ke langit, haram. Bahkan ada yang mengatakan makruh, ada yang kata haram. Dalam sembahyang tak boleh pandang langit. Ada riwayat yang kata akan dibutakan mata. Dalam sembahyang disuruh kita tunduk menghadap ke tempat sujud atau menghadap ke hadapan. Kalau masih ingat lagi perbahasan kita dalam sifat solat Nabi, riwayat-riwayat tentang pandangan mata ketika solat, ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat atau yang lebih dipakai oleh para fuqaha dalam mazhab ialah ketika mana seseorang itu solat, sama ada memandang ke tempat sujud atau memandang kepada imam. Kalau makmum, memandang kepada imam. Bagi orang yang solat bersendirian, memandang di hadapan, pandang ke depan, atau memandang ke tempat sujud. Masing-masing boleh. Adapun dalil tentang pandang ke tempat sujud, dalil dia lemah, tak kuat, sehingga tak boleh nak isbat, tak boleh nak tegaskan kena pandang tempat sujud sebab tak ada hujah yang kuat. Tapi sama ada pandang tempat sujud ke pandang ke depan, dua-dua boleh, mana yang khusyuk. Bahkan pendapat yang ketiga, boleh pejam mata kalau membantu khusyuk. Kita dah baca kan dalam sifat solat Nabi dulu. Kalau pandang depan tak boleh, pasal apa? Pasal lagi duk tengok ukiran-ukiran. Ada hiasan pula kat depan, tak boleh pandang depan. Pandang tempat sujud, kapet sujud, sejadah pula ada ukiran juga. Duk kira ada lambang salib ke tak ada lambang salib dekat sejadah ni pun susah. Kalau macam tu pejam mata lah, senang. Pejam mata. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, maka sebab itu kita disuruh dan diperintahkan untuk memandang selain dari atas, selain dari pandangan ke langit ketika solat. Adapun selain dari tempat solat, luar dari solat, boleh memandang ke langit sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lain daripada solat tak apa, nak pandang langit. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, dalam hadis ini kita sebut Nabi mengajar kita dua pelajaran penting. Yang pertama, mendidik umat Islam dengan tabiat, kelakuan, perangai untuk bergantung kepada Allah, kepada Tuhan. Baik, yang kedua Nabi SAW mendidik kita supaya sentiasa berwaspada. Apa yang ingin dipesan oleh Nabi, mesej yang tersirat daripada hadis-hadis Nabi SAW, kalau kita buka dalam syarah Sunan Abi Daud, syarah Sunan At-Tirmizi, huraian kepada hadis Riyadhus Salihin, ini kita akan jumpa mesej yang hendak dibawa oleh Nabi SAW. Bila Nabi nak keluar rumah, Nabi duk peringat diri dia ada syaitan, minta kita lindung dari gangguan syaitan. Berapa ramai di kalangan manusia yang adalah musuh dia. Dia duk nampak bahawa dalam setiap kemalangan, setiap kesusahan, setiap cabaran yang dia hadapi, dia tidak nampak pihak yang satu lagi yang tersembunyi, iaitu syaitan. Maka sebab itu kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat dan kepada perkara gaib. Kerana perkara gaib iaitu iblis, syaitan, benar-benar wujud, benar-benar ada dan mempengaruhi hidup kita. Maka sebab itu dalam hadis ni, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, membaca bismillah dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, aku bergantung tiada daya dan upaya selain kepada Allah. Lepas tu baca ya Allah, janganlah aku disesatkan, janganlah aku diselewengkan, janganlah aku dipesongkan, janganlah aku dizalimi, dan janganlah aku menzalimi, janganlah aku menjadi jahil dan dijahilkan. Semuanya nak memberikan kewaspadaan kepada diri seorang mukmin. Bila dia keluar rumah, dia ada potensi jadi sesat, jadi jahat, jadi menyeleweng, jadi zalim kerana ditipu oleh syaitan. Kena bagi percaya ni ada syaitan. Kalau percaya, anak perempuan tidak akan keluar dari rumah pukul 12 tengah malam jumpa power.
Alamak, ayah, bukan nak buat apa pun, nak makan rojak. Tak boleh, ada syaitan. Syaitan akan menggoda kamu sehingga buat jahat. Kalau kita percaya tentang perkara ghaib dan memahami mesej yang disampaikan oleh Nabi SAW, adanya musuh yang tak nampak ni, maka kita akan berwaspada. Kita tidak akan mengambil mudah anak kita keluar malam dengan kawan-kawan dia. Bila tanya anak pergi mana, dia keluar malam dengan member dia. Tak apa ke? Tak apa. Mana ada apa dah. Kita bukan zaman komunis, kan? Bukan ada darurat apa, dia keluar. Biarlah dia nak bersosial. Tak boleh, ada syaitan. Saat lagi syaitan tu pergi goda dia. Mula-mula isap rokok, lepas tu pergi pula isap apa? Isap ganja. Isap minum air daun ketum. Lepas tu apa pula? Isap apa? Lama-lama pergi buat benda yang lagi rosak. Sebab ada syaitan. Jadi bila kita kata anak perempuan kita minta izin kita nak keluar hujung minggu jumpa rumah kawan-kawan, kita kata tak boleh. Sagi hang buat benda tak senonoh. Mana ada buat apa, kami nak lepak-lepak, minum-minum, sembang-sembang. Tak boleh ni, Nabi duk ajar ni, ada syaitan. Sagi mula syaitan akan hasut nampak. Maka kalau nak keluar juga, boleh keluar. Tetapi keluar dengan penuh kewaspadaan. Menyedari ada musuh duk tunggu peluang nak ambil kesempatan atas kita. Maka sebab tu Nabi bila keluar, Nabi takkan keluar rumah kecuali Nabi keluar dalam keadaan penuh bersedia bergantung kepada Allah. Sebab menyedari mesej yang hendak disampaikan oleh Nabi kat kita, Nabi nak ajak kita, Nabi nak tunjuk kat kita, orang mukmin, orang yang beriman, dia orang yang berwaspada terhadap kesesatan, kejahilan, penyelewengan, kezaliman dan gangguan syaitan. Bayangkan anak perempuan kita, umur 17 tahun, hormon naik atas kepala. Anak lelaki kita, umur 18 tahun, ayak naik kepala. Anak muda, keluar rumah pukul 10 malam, naik motor. Kita jamin kan dia taat motor tu. Tapi kalau dia keluar rumah, sebelum keluar duk tengok langit, baca, duk ingat Tuhan duk tengok dia, malaikat ada kiri kanan duk jaga dia. Lepas tu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon dengan nama Allah, aku bertawakal kepada dia. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall. Ya Allah, aku minta daripada perlindungan Engkau daripada menjadi sesat dan disesatkan, daripada menjadi jahil atau dijahilkan, daripada diseleweng atau menyelewengkan, daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Kalau ada kita duk baca benda tu dan dia faham mesej yang hendak diajarkan oleh Nabi dalam hadis ni, satu, menjadikan itu sebagai tabiat seorang yang beriman, duk bergantung dekat Tuhan, dan menjadikan diri seseorang memahami mesej yang kedua, memahami tentang adanya musuh supaya dia sentiasa berwaspada. Tengah-tengah bawa motor, tiba-tiba ada member potong ciluk sebelah kanan. Member ciluk sebelah kanan duk gelak dia, makan asap lalu. Makan asap lalu, dia pun nak press minyak, tiba-tiba teringat, oh ini syaitan ni, tak jadi nak press minyak. Relax bawa motor, kan? Jumpa member ajak hujung minggu ni, jom kita ada parti, ada reunion, ada apa, program special. Ada orang bawa benda-benda tak senonoh, bawa kawan perempuan dan sebagainya. Anak kita pun mula duk ingat, tadi aku berdoa dekat Allah supaya jangan disesatkan dan jangan menyesatkan. Tak jadi, tarik diri. Nampak tak? Jadi itu mesej yang dibaca, yang dibawa oleh Nabi SAW kepada kita dalam hadis-hadis seperti ini. Pergantungan kepada Tuhan, pribadi, tabiat, membentuk tabiat yang bergantung kepada Tuhan. Dan mesej yang kedua, mendidik seseorang supaya menyedari adanya musuh yang sentiasa ambil kesempatan supaya orang beriman menjadi manusia yang berwaspada. Kalau macam itulah perangai, kalau macam itulah kita mendapat mesej, kita memahami mesej yang dibawa oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis ni, agak-agak ada yang terpedaya dengan scam.